Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okay, kita sambung tadabbur surah Al-Maidah. Ayat 47 kan? Ya, 47 dan 48. Okey, cuba tengok ayat yang lepas. Apa dia antara pengajaran ayat-ayat yang lepas? Kalau tengok ayat 45, makna Allah nak bagi tahu hukum Allah tu secara umum sama dan tidak ada perbezaan dan semua berdasarkan keadilan. Walaupun dalam kitab Taurat ataupun Injil ataupun Al-Quran, secara umumnya sama. Sebab itulah bila orang Yahudi nak mengelak daripada hukum yang termaktub dalam kitab mereka dan mereka jumpa Nabi Muhammad agar hukum yang mereka nak tu sesuai dengan nafsu. Tapi akhirnya mereka dapati yang Nabi bagi tu adalah sama dengan kitab, menunjukkan sumber hukum adalah satu saja, iaitu daripada Allah. Bila daripada Allah tidak ada percanggahan. Jadi adilnya Islam ialah Allah memberi keadilan kepada siapa saja yang dizalimi, sama ada dibunuh ataupun dicederakan walaupun kecil. Tapi Allah juga memberi tawaran yang terbaik. Kalau hukum berdasarkan keadilan, qisas. Tapi yang lebih baik daripada qisas ialah memaafkan. Okey, ayat 46. Antara pengajarannya, Nabi Isa adalah Nabi yang terakhir di kalangan Bani Israel. Kan? Kalau di kalangan Bani Israel, Nabi terakhir Nabi Isa lah. Satu. Yang kedua, apa yang dibawa oleh Isa melalui kitabnya Injil adalah tidak ada yang berbeza, bahkan mengesahkan, membenarkan apa yang dipegang oleh orang Yahudi melalui kitab Taurat. Jadi sepatutnya tak ada masalah untuk orang Yahudi beriman kepada Taurat ataupun beriman kepada Nabi, kepada Injil. Patut tak ada masalah. Bila ada masalah, makna mereka sebenarnya tak beriman dengan semua kitab, walaupun kitab Taurat. Okey, yang ketiga, sesiapa yang Nabi Isa dan kitabnya mengesahkan apa yang diturun kepada diturun dalam kitab-kitab yang sebelum. Juga pengajaran yang ketiga, sesiapa yang tidak ada bapa maka dinasabkan kepada ibunya.
Sebab Allah kata Isa bin. Kenapa? Sebab dia tak ada bapa. Ada tak yang tak ada bapa selain pada Isa? Ha? Lain pada tu? Ada. Ada. Anak zina. Anak zina tak ada bapa kan? Siapa bapaknya? Mana ada? Tak ada. Tak ada. Itu bukan bapaknya. Sebab tu anak zina tak boleh ban orang tu. Sebab itu bukan bapak dia. Kalau bapak dia, satu kena bankan dia. Yang kedua, anak boleh mewarisi harta bapak tu. Dan bapak pun boleh mewarisi anak zina. Tapi boleh ke tak boleh? Tak, anak zina boleh tak mewarisi harta bukan bapak lah yang berzina dengan mak tu? Tak boleh. Maknanya bukan bapak dia lah. Faham? Soalan saya, kalau orang tu tak ada bapak, macam mana perempuan tu nak melahirkan anak? Itu yang dalam soalan saya. Cuma dari segi ada segi. Tak, dari segi istilah bapak, dia bukan bapak. Kan? A berzina dengan B, dapat C. Siapa bapak C? Tak ada. Itu maksud air. Tak, kita sekarang sedang mentadabbur Al-Quran, bukan tadabbur sains. Bukan bapak dia. Ya. Tak boleh. Bukan bapak dia. Bapak dalam Islam ialah mesti daripada hasil anak yang hasil daripada perkahwinan yang sah mengikut Islam. Dia bukan bapak. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ada pendapat mengatakan anak zina boleh kahwin dengan apa? Sebab dia tidak ada pertalian darah. Ya. Jadi poin kita apa dia ni? Siapa yang tak ada bapa kena bankan? Mak dia lah. Kalau tak nak bankan mak dia, kena bankan Abdullah. Ataupun dalam Quran Allah kata yahabu liman yasha inasan, Allah menganugerah. Yahabu ni memberi kan. Dalam bahasa Arab memberi ni ataupun pemberian hibah. Pernah dengar? Sebab itulah kalau anak tu tak diketahui bapaknya, boleh tak kita nama hibatullah? Boleh. Sebab maksudnya betul, hibatullah ialah pemberian Allah. Bapak dia siapa? Wallahu a'lam. Anak angkat ada bapak dia. Bin bapak dia lah. Tak. Dia kalau tahu, wajib binkan bapak dia walaupun bapaknya Cina, walaupun non-Muslim. Sebab itulah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ni anak Abu Jahal. Abu Jahal ni siapa? Kafir, bahkan yang paling kuat menentang Nabi. Tapi bila anak dia masuk Islam, nama dia kekal, nama bapak dia pun kekal. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah sahabat Nabi, bapak dia ahli neraka. Itu bukan mengaibkan anak, itu aib daripada bapak. Jadi jangan tukar nama anak dan jangan tukar nama bapak bila masuk Islam. Kalau tahu, bin bapak dia lah. Muhammad bin Ahchong, bahkan nama dia, kalau nama dia Cina, dia masuk Islam, kekalkan nama dia. Jangan tukar Abdullah Muhammad. Mana tahu bapak? Bukan bapak lah. Betul, bukan bapak. Dalam Islam dia bukan bapak. Bapak mesti daripada perkahwinan yang sah. Okey, yang kedua apa? Kitab Taurat dan kitab-kitab sebelumnya
kitab Taurat dan kitab-kitab sebelumnya turun sekaligus. Berbeza dengan Al-Quran yang turun beransur-ansur. Okey, dah. Kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yahkum. Dan hendaklah memutuskan hukum. dia, kalau kita belajar bahasa Arab lah, yahkum ni fi'il apa ni? Yahkumu. Fi'il mudhari' makna apa? Sentiasa lagi akan ataupun sedang kan. Kalau fi'il amar, belajar ke bahasa Arab? Belajar kan? Bila tak boleh jawab je, tak belajar. Fi'il amar menunjukkan perintah. Jadi fi'il mudhari' tak menunjukkan perintah. Tapi ada fi'il mudhari' yang menunjukkan perintah. Bila? Bila ada lam kat depan. Lam berbaris sukun. Kalau ada lam sebelum fi'il mudhari', maka kena terjemah hendaklah. Boleh faham? Contohlah, ya'buduna. Cuba terjemah. Mereka beribadatkan. Ada makna perintah tak? Tak ada. Tapi kalau saya tambah lam, kemudian saya tambah fa, fal ya'budu. Fal ya'budu. Cuba terjemah. Maka naklah, ada makna perintah tak? Dari mana makna perintah tu? Lam. Sebab tu dalam bahasa Arab, lam ni dia panggil lamul amri, lam perintah. Bila lam amar masuk pada fi'il mudhari', dia macam makna fi'il amar. Wajib menyembah. Kan? Surah apa ni? Falya'budu. Mana ada surah Rabb hadzal bait? Surah apa? Quraisy. Falya'budu Rabb hadzal bait. Bukan makna mereka sembah, tak, hendaklah mereka sembah. Boleh. Jadi di sini pun sama, yahkum, dia berhukum. Tapi kalau tambah lam, hendaklah. Dan hendaklah yahkum, berhukum. Siapa ni? Ahlul Injil. Ahli Injil makna orang Kristian lah, pengikut Nabi Isa AS. Tengok kamu ada Injil, tapi tengok Allah suruh berhukum ikut kitab apa? Hendaklah ahli Injil berhukum bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah turunkan. Fihi, padanya. Apa yang Allah turunkan ni? Quran. Boleh faham? Ahli Injil. Tapi kamu kena berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Apa dia Al-Quran? Apa maksud dia? Bila Quran turun, Injil terbatal. Faham? Injil kitab Allah tak? Semua benar tak? Tapi bila ada kitab lain, iaitu Al-Quran, lebih lengkap, kitab Allah pun tutup. Faham? Boleh faham?
Kalau kitab Injil pun tak boleh pakai bila ada Quran. Kalau amalan orang-orang dahulu bila ada Quran lagi tak boleh pakai. Sebab amalan orang dulu bukan kitab. Bukan wahyu. Betul? Jelas tak? Jelas. Lepas tu Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Al-Baqarah. Ayat 170. Cuba buka tengok. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا ألفينا عليه ولو كان آباؤهم Okey. Cuba tadabbur. Wa iza qila, apabila qila dikatakan lahum, orang kafir musyrikin Mekah. Yang ni tadi dikata pada siapa? Ahli Injil. Apa yang dikata pada mereka? Tinggal Injil, ikut. Okey. Sekarang dikata pada ahli Mekah, orang musyrikin Mekah. Dikatakan apa? Ittabi'u. Ikut ma anzalallah. Sama kan? Ma anzalallah. Ikut apa yang Allah turunkan. Maka apa jawab mereka? Qalu, mereka jawab bal. Bahkan nattabi'u. Kami ikut. Tapi apa dia? Apa yang kami dapat. Ma alfaina. Apa yang kami dapati daripada aba, nenek moyang kami. Maka Allah tempelak mereka. Yang kamu ikut tu siapa? Walaupun adalah aba'uhum, nenek-nenek moyang mereka tu la yaqilun, tak berakal. Syai'an. Sikit pun dia. Apa maksud tak berakal sedikit pun? Mereka tak ada ilmu, tak ada hidayah. Sebab Quran dah tak, masa tu Quran tak ada. Jadi okeylah mereka ikut apa yang ada sebab Quran tak ada. Sekarang Quran dah turun, maka kena ikut Al-Quran. Sebab mereka ikut dulu berdasarkan apa? Nafsu. Wala yahtadun, dan mereka tidak. Jadi orang yang tak berakal, kamu nak ikut ke? Orang yang tak ada hidayah nak ikut ke? Boleh faham? Jadi sama. Allah kata tak? Kecuali ada beberapa benda yang kamu rasa betul, ikutlah. Tak ada. Boleh faham? Samalah dalam masyarakat kita. Bila datang Quran, bila dah faham Al-Quran, bila dah tadabbur, faham kan? Bila dah faham, ada yang bercanggah. Tinggal yang bercanggah. Kalau tak, kamu ikut siapa? Yang nenek moyang. Okey? Kemudian Allah bagi amaran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ, dan siapa yang tidak berhukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, faulaika, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Apa makna fasik?
Contoh orang yang fasik macam mana? Ha? Buat dosa je fasik. Tak ikut semua ke tak ikut sebahagian? Okey, kita ikut semua tak? Dah, kalau dah alhamdulillah lah. InsyaAllah baru nak ikut. Tak, bukan sepatut. Dah yang lepas-lepas ikut ke tak? Ikut semua ke tak? Ikut semua? Nanti riak pula kan? Sebab kita kata orang yang fasik ialah tak ikut semua. Okey? Boleh terjemah sikit? Sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Sebab itulah fasik sama dengan perkataan kufur. Kufur ada dua. Satu kufur akbar yang besar. Satu kufur asghar. Kufur akbar ni kalau buat keluar dari Islam. Walaupun satu je. Kan? Contoh dia solat, dia puasa. Tapi dia kata azab kubur tak ada. Kafir dah. Kan? Kufur asghar, dia percaya pada Allah, dia solat, dia puasa, dia percaya pada hari akhirat. Tapi dia kufur nikmat. Dosa mata, dosa telinga kan. Itu kufur, tapi kufur asghar. Masih Islam. Fasik pun sama. Fasik ada fasik akbar, kalau buat jadi kafir. Ada fasik asghar. Kalau buat belum keluar daripada Islam. Jadi contoh fasik yang akbar apa dia? Tinggal solat ataupun dia kata Allah ni bila nak buat langit ada pembantu dia. Itu keluar dari Islam. Kalau fasik asghar buat dosa kecil. Dia sebenarnya kufur, zalim, fasik, dia boleh seerti. Orang kufur juga dia zalim. Betul tak? Bila dia engkar pada Allah, zalim tak? Zalim. Bila dia zalim, boleh jadi dia kufur. Sebab Allah kata apa? Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan syirik pada Allah. Kenapa? Inna syirka syirik ataupun kufur kezalimaya. Jadi zalim juga adalah kufur. Kufur juga adalah zalim. Fasik pun boleh jadi kufur. Dan bila dia kufur, boleh jadi zalim. Jadi tiga perkataan ni boleh jadi tiga-tiga ada pada seorang. Bila dia kufur, dia juga zalim, dia juga fasik. Cuma yang membezakan apa dah? Ada kufur besar, ada kufur kecil. Fasik pun sama. Okey, fasik yang tak keluar dari Islam, dia buat dosa besar. Apa dia dosa besar? Derhaka pada mak, bunuh orang. Dia fasik. Tapi keluar tak dari Islam. Dosa besar, tapi tak keluar dari Islam. Yang kedua, fasik yang kedua, yang tak keluar dari Islam, dia buat dosa kecil, tapi istiqamah. Contoh dosa kecil apa dah? Mengumpat dosa besar. Dosa. Selama ni mengumpat sebab ingat dosa kecil lah tu. Bahaya tu. Allah kata, fawailun likulli humazati. Wailun pada pengumpat. Bila wailun dosa besar. Okey. Yang kedua, fasik yang tak keluar dari Islam, dia buat dosa kecil tapi berterusan. Macam dia tengok benda haram, dosa kecil. Tapi berterusan, dia fasik. Tapi bila dosa kecil berterusan, dia boleh naik taraf. Naik taraf jadi dosa besar. Okey. Okey, sekarang Allah kata apa? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia fasik. Fasik yang keluar dari Islam ataupun masih Islam? Tak. Tengok. Kalau dia tak berhukum pada hukum Allah dan dia berintikad hukum Allah ni tak sesuai, kafir, keluar terus. Itikad. Dia bergantung pada niat dia. Tapi dia kata hukum Islam ni memang betul, memang adil.
tapi dalam masa sekarang belum sesuai dilaksanakan. Mungkin dia berdosa tapi tak keluar dari Islam. Boleh? Jadi orang tanya fasik tu kafir ke tak? Tengok niat dia. Jangan cepat menghukum. Dosa besar tu. Ya. Sebenarnya ayat tu Allah hanya sebut contoh. Contoh curang dalam perniagaan. Tapi maksud dia pengajaran untuk semua sekali. Apa maksud curang dalam perniagaan? Ya Allah kata wailun. Macam mana? Tak, bila hak dia minta cukup ataupun lebih. Bila hak orang, itu poin dia. Bukan dalam perniagaan saja. Siapa je ada sifat tu, dalam apa saja aspek kehidupan, dia wailun. Dia adalah mutaffifin. Contoh hak dia dengan isteri kan. Hak dia sebagai suami, dia nak isteri tunaikan. Jaga makan minum dia, jaga pakaian dia, jaga kemah rumah. Tapi hak isteri, dia tak bagi. Duit belanja sentiasa tak cukup. Ini suami mutaffifin. Suami wailun. Dosa besar lah. Dosa besar. Sebab orang ni sangat-sangat zalim. Dan sangat-sangat tidak adil. Untuk diri dia nak cukup. Untuk orang, mana orang yang ni pentingkan diri. Masuklah bapak dengan anak. Bapak nak hak dia. Anak kena dengar cakap. Ikut je dia. Tapi hak anak dia tak bagi. Apa dia hak nak? Bagi pendidikan agama. Banyak mak bapak tak bagi. Yang dia bagi duit belanja sekolah. Tapi agama tak bagi. Ini bapak mutaffifin. Tapi dalam kerajaan kadang nampak benda tu saya tahu. Harga tu saya. Tapi bila ada orang agama atau ustaz jual pula dia jadi RM16 tadi. Tanya dia. Saya tanya dia, kenapa awak jual RM5? Kalau awak boleh, dia bagi buah. Ini dekat tabung haji tu. Harga RM5. Ini kita nak cerita pasal price control tak Malaysia lah. Jadi itu saya cerita lah. Itu dia masuk, ada unsur lain tu. Mana bila ustaz jual ataupun ustaz baca jadi mahal. Itu bab apa? Bukan mutaffifin. Tak. Itu bab menjual ayat-ayat Allah. Dia menaikkan harga barang dengan menggunakan ayat Allah. Ini kurma ni dah ada jampi. 30 juzuk. Padahal dia pasang CD je. Yang dia pasang CD pun 30 biji kurma je. Seguni lagi tak baca pun. Tak, kalau ustaz tadabbur dia tak akan buat macam tu sebab dia faham. Betul? Betul lah tu, betul. Ya, Quran ni harga mahal apa dia? Bila kamu sampai pada orang faham dan dapat hidayah. Nabi kata apa? Kamu akan dapat lebih mahal daripada unta merah. Mana unta merah ni unta yang paling mahal di zaman Nabi. Harga dia katalah 50,000. Kamu jual kurma daripada RM10 setelah dijampi dapat unta RM5 je. Mana kamu jual yang mahal untuk dapat harga yang kamu bodoh. Boleh faham? Apa dia? Subhanallah. Tahu tak apa maksud harga yang murah tu? Tahu tak kenapa Allah kata samanan qalila? Qalila sedikit ataupun murah? Sebab dia jual akhirat, dia jual kurang untuk dapat dunia. Dunia, satu dunia sekalipun Allah kata sebenarnya dunia ni harganya murah. Dunia ni tak ada nilai. Kalau dunia ada nilai, Allah tak akan hancurkan dunia. Allah hanya jadi dunia sebagai medan macam dewan peperiksaan. Bila dah habis peperiksaan, dewan tu kena hancurkan sebab waktu peperiksaan dah tamat. Sebab itulah bila mati, semua minta nak balik ke dunia, nak cari dunia ke nak bagi dunia? Minta balik semula ke dunia.
Nak cari dunia, lagi banyak kan nak bagi dunia yang dia ada. Menunjukkan dunia tak ada nilai. Okey? Kemudian wa anzalna, dan kami telah turunkan ilaika, kepada engkau. Bila dia sebut pada engkau, apa pengajarannya? Allah kata kami turunkan Quran pada engkau. Menunjukkan apa? Allah ni hebat tak? Hebatlah sebab dia Tuhan. Bila Allah hebat, Quran yang diturun daripada Allah hebat tak? Hebat. Allah hebat, Quran hebat, kemudian dibagi pada Muhammad, menunjukkan Muhammad hebat. Jadi ilaika itu menambah nilai Nabi Muhammad. Orang macam kita ni agak-agak Allah turun tak Al-Quran? Turun apa? Baca 3 ayat pun tertidur. Satu, menunjukkan Nabi Muhammad hebat. Yang kedua, bila Allah turun pada Nabi, makna sebenar Allah turun kepada semua pengikut Nabi. Jadi kalau kamu mengaku kamu umat Nabi Muhammad, ambil Quran. Sebab bila turun pada Nabi, turun pada pengikut dia, umat dia. Kalau kamu tak ambil Quran, kamu bukan umat Muhammad. Okey. Alkitab, Al-Quran. Kenapa Allah namakan kitab? Quran tertulis tak? Tertulis di mana? Hati. Mana ada? Cuba suruh doktor operate. Ada tak ada tulisan Quran? Tak ada. Tertulis di mana? Pertama di Lauh Mahfuz. Memang tertulis. Yang kedua? Tertulis ketika Jibril membawa Quran yang Jibril bawa, memang tertulis. Yang ketiga, tertulis ni. Bila diturun pada Nabi Muhammad, ditulis tak Al-Quran? Ditulis ke tak? Tak ditulis. Cuma bukan dalam bentuk lengkap, bukan dalam bentuk kertas macam ni. Ditulis di kulit kayu, kadang-kadang di kulit binatang. Cuma zaman Osman dilengkapkan. Sebab tu dikatakan kitab. Allah nak beritahu Quran tu tertulis. Kenapa Quran tertulis? Dia antara tulis dengan cakap, mana yang lebih menunjukkan benda tu besar dan penting. Tertulis. Kita cakap pada anak kita, pergi sekolah Raja Rajin, dengan kita tulis surat pada dia, yang mana dia rasa lebih tulis surat kan? Okey, bil haq, dengan apa maksud dengan kebenaran? Bila sebut Allah kata kami turun Quran pada engkau dengan kebenaran, apa maksud? Satu, kebenaran ialah isi Al-Quran semuanya benar. Tak ada satu pun yang salah, tak adil, zalim, tak sesuai, tersilap, tak ada. Satu. Betul. Yalah, kita yakin tak semua isi Al-Quran benar? Yakin tak semua isi Al-Quran baik? Betul? Faham semua dah? Mana tak yakin? Kita ada masalah. Masalah apa? Mulut dengan perbuatan. Buku-buku sekolah, kita yakin tak semuanya benar? Tak, tapi faham semua tak? Faham semua tak? Tak faham semua. Kalau tak faham, panggil apa? Guru? Tuition. Sebab apa? Nak faham. Adakah semua ilmu dalam buku itu benar? Tak. Habis kenapa nak begitu sekali sampai belanja banyak? Tengok. Pelik tak cara kita? Mulut kita cakap, buku yang kita belajar bukan semua benar, tapi belajar sampai habis-habisan. Faham semua dari kulit ke kulit. Quran mulut kita cakap benar, tapi tak faham semua. Baca je. Apa masalah kita? Saya pun tak faham apa masalah kita. Kenapa? Kalau betul Quran benar kamu cakap, bacalah satu persatu, fahamlah satu persatu dan amalkan. Kalau kamu baca tak faham, macam Quran ni ada sesuatu yang tak kena.
sebab tu aku tak nak faham. Seolah macam itulah. Betul? Jadi akidah kita pada Al-Quran ni, akidah kita pada perkataan bil haq ni ada masalah. Betul? Mulut cakap tapi tak buat. Bila tak faham Quran ni, ada buat tuition tak? Ada buat tuition? Ha? Ini bukan tuition, ini kelahiran sebenar. Oh, cukup lah. Cukup sekali seminggu. Tapi matematik setiap hari. Okey, kemudian musaddiqan. Ya. Saya sebut tadi bil haq ni dua makna. Satu, isinya benar. Yang kedua, benar iaitu Quran benar-benar turun daripada Allah. Sebab ada tuduhan. Ada orang kata Quran benar tapi bukan daripada Allah. Daripada siapa? Muhammad. Jadi dua benar ni dua maksud. Satu, isinya benar. Yang kedua, penurunan Al-Quran benar-benar berlaku daripada Allah. Kemudian, ia musaddiqan. Membenarkan, mengesahkan. 5. 5 bagi apa yang baina yadaihi. Apa yang sebelumnya. Minal kitab, dari kitab mana ni? Semua. Jadi apa yang Allah nak beritahu ni? Bila Allah kata Quran ni membenarkan semua yang dalam kitab-kitab dahulu. Apa message? Maksudnya apa dia? Jadi kalau Allah kata Quran ni pelengkap yang semua dan kamu mendakwa, kamu beriman dengan Taurat, yang ni pelengkap, apa kewajipan kamu? Akan ikut. Bila kamu tak beriman dengan kitab ni yang hanya membenarkan yang kitab kamu dakwa, mana sebenarnya kamu pun tak beriman dengan kitab tu. Mana Allah nak beritahu, inilah hujah kamu sebenarnya tak beriman dengan Taurat. Boleh faham? Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu semua kitab-kitab daripada langit sumbernya satu. Apa bukti daripada Tuhan yang satu? Dia pelengkap, saling melengkapi. Kalau daripada Tuhan 5 kitab, 5 Tuhan, agak-agak bercanggah ataupun sama? Mesti bercanggah kan? Dan kalau daripada manusia, satu manusia 5 kitab, mesti sama ke ada bercanggah? Dia manusia, penulis satu, 5 buku. Bukan setakat bercanggah antara kitab satu sama lain. Kadang-kadang satu kitab pun kita kesan, ayat ni bercanggah dengan ayat ni. Siapa penulis? Penulis yang sama. Satu kitab pun bercanggah kalau 5 kitab. Itu menunjukkan kelemahan manusia. Sebab itulah silibus di sekolah selalu bertukar tak? Bertukar tak? Menunjukkan apa tu? Yang belajar dulu tak sesuai sekarang. Bahkan yang kita belajar bukan lama pun. Habis SPM, buku-buku kita letak kat mana? Tak dalam peti besi ke bako sampah? Recycle. Makna apa tu? Yang kita belajar, semua tak terpakai. Betul? Okey, kemudian wa muhaiminan. Dan ia muhaiminan apa dia? Dan yang menjaga. Dia boleh memelihara, menjaga dan menguasai. Jadi Quran ni lebih tepat apa dia? Menguasai. Alaihi, atasnya. Atas apa ni? Taurat, Injil, Zabur, Quran. Siapa yang paling lengkap, paling sempurna, paling adil, paling sesuai untuk sepanjang zaman? Sepanjang zaman Quran. Itu maksud muhaiman. Sebab itulah semua kitab lain Allah tak jaga kan? Kecuali sebab Quran ni untuk sepanjang zaman. Maka fahkum, maka berhukumlah bainahum, di antara mereka,
Bima anzalallah. Dengan apa yang Allah turunkan, iaitu Al-Quran. Jangan lagi guna kitab Taurat ataupun Injil. Dan wala tattabi'. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Jangan engkau ikut ahwa'ahu. Hawa nafsu mereka. Siapa ni? Hawa nafsu siapa? Ha? Yahudi dan Nasara. Allah larang siapa ni? Jangan ikut. Ha? Allah larang siapa ni? Tak, kalau ikut ayat ni seorang je. Wala tattabi'. Kalau ramai, wala tattabi'u. Asalnya Allah larang seorang, Nabi. Tapi bila larang pada Nabi bermakna larang pada semua umat. Okey? Kemudian apa yang dilarang? Ikut hawa nafsu siapa ni? Yahudi. Sebelum ni mereka mendakwa mereka ikut apa? Taurat dan Injil. Kenapa Allah kata Yahudi ikut Taurat? Nasrani ikut Injil. Kenapa Allah kata ikut nafsu? Telah dia ubah? Kalau mereka tak ubah, boleh ikut tak Taurat? Tak boleh. Apa maksud tu? Ada maksud yang tersirat. Semua yang kamu ikut, atas nama agama ke, atas nama kitab Taurat ke, atas nama Injil, semua hawa nafsu. Bila Allah kata hawa nafsu, refer kepada apa? Agama Yahudi, agama Nasara, kitab Taurat, kitab Injil, semua hawa nafsu. Bila tu? Bila Quran dah turun. Bila faham? Buktinya apa? Kalau Yahudi kata saya nak ikut Taurat yang tak diubah sekarang, boleh tak? Tak boleh. Allah kata hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Ini kitab Allah. Hawa nafsu. Kalau betul kamu ikut Taurat sekarang, Allah kata lepas turun Al-Quran, tinggal Taurat. Boleh faham? Maknanya, siapa-siapa ikut amalan ke ibadat yang dia rasa betul, tapi tak sama dengan Quran, agama ke hawa nafsu? Hawa nafsu. Apa dalil ayat ni? Allah kata selain pada yang Allah turun, semuanya hawa nafsu. Boleh faham? Itu tadabbur. Ustaz, baik. Apa hawa nafsu? Dah. Bila tak sama dengan Quran, hawa nafsu. Walaupun semua 1 juta orang kata baik. Boleh faham? Injil dan Taurat pun pada asalnya turun dari Allah. Kemudian diturun Al-Quran, ini full chapter ni tak boleh guna pakai lah. Jadi Yahudi kita tahu dia akan, kita apa turun pada dia akan cancel. Dia akan ikut. Dia akan ikut Al-Quran. Tapi mungkin ada orang yang macam kita, dia tak macam dia macam Taurat tu dia hafal Al-Quran je, tapi sekarang ni Al-Quran dah turun. Ikut saja apa yang ada dalam Quran. Tapi mungkin ada yang mengatakan Tak. Ada tak orang yang kita pun mesti beriman juga dengan Injil dan Taurat sebab itu asalnya. Ada yang soal begitu. Tak, sebenarnya Allah dah jawab dalam Quran. Orang beriman kita baca apa? Amanar rasulu bima unzila alaih min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi. Sambung. Ada tak wa kutubihi? Mana orang beriman wajib beriman dengan semua kitab. Wajib beriman. Apa maksud? Bukan ikut. Wajib beriman. Taurat daripada Allah, Injil daripada Allah. Tapi bila ikut Quran, faham? Quran dah beritahu. Okey? Kemudian satu lagi poin dia kata, saya ikut Taurat. Taurat pun daripada Allah, apa masalah? Ya, dalam kitab Taurat Allah suruh ikut Al-Quran bila Quran turun. Faham tak? Kalau kamu betul ikut Taurat, dalam kitab Taurat sendiri beritahu
ikut Quran bila Quran turun. Mana kamu tak ikut Taurat lah sebenarnya. Tak ada. Nanti kita akan jumpa ni. Dia bukan pencanggahan, tapi perbezaan. Okey, amma ja. Amma apa dah? Amma. Jangan ikutlah, jangan ikut hawa nafsu mereka, amma dari apa yang telah datang kepada engkau minal haq, dari kebenaran. Kebenaran, apa maksud dia? Apa maksud dia? Di sini dia buat dalam golongan Al-Quran. Dengar. Allah kata apa? Jangan kamu ikut hawa nafsu siapa? Yahudi dan Nasara, sehingga kamu meninggalkan yang datang kepada engkau daripada kebenaran, iaitu Al-Quran. Makna apa tu? Ikut je mereka, mana automatik kamu tinggal Quran. Automatik. Ikut je orang ramai, kamu tinggal Quran. Okey? Kemudian Allah kata, ini jawapan tadi. Likullin, bagi kullin apa dah? Setiap umat. Bagi setiap umat, ja'alna, kami jadikan minkum, di antara kamu, syir'atan. Syir'atan makna syariah lah, undang-undang, peraturan. Wa minhaja. Wa minhaja dan dia ada dua. Satu syir'ah, yang kedua minhaj. Apa beza? Syir'atan makna undang-undang, peraturan, hukum, halal, haram, kan? Minhajan makna ikut. Tak, peraturan masuk syir'atan. Minhajan ni makna suluk, iaitu ikut. Di sini syariat, di sini ikut. Ikutan. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak beritahu? Setiap umat kami jadikan daripada kalangan kamu ada syariat yang tersendiri. Dan ada yang ikut minhajah dan ada yang tak ikut. Contoh umat Nabi Musa, kalau mereka buat dosa, syariat dia nak bertaubat macam mana? Bunuh diri. Setiap. Tapi bila umat Nabi Muhammad, bila buat dosa, nak bertaubat, istighfar. Berbeza tak? Itu berbeza, bukan bercanggah. Kenapa? Sebab Allah lebih tahu apa syarat yang sesuai dengan setiap bangsa manusia. Allah lebih tahu. Bahkan kadang-kadang undang-undang tu berbeza berdasarkan tempat, berdasarkan keadaan. Saya bagi contoh. Kalau kita solat kan, bila kita sihat, berdiri. Kan? Bila sakit, berbeza tak? Berdasarkan apa? Itu menunjukkan kebijaksanaan Allah. Allah tak kata, wajib solat berdiri. Sakit ke sihat, berdiri. Itu tak bijak. Puasa, wajib. Tapi bila kamu musafir, berbeza tak hukum tu? Berbeza, kamu boleh berbuka. Zakat, wajib. Bila? Berbeza tak? Zakat, walaupun satu syariat, satu Al-Quran, satu Nabi, tapi keadaan berbeza, hukumnya berbeza. Maka apatah lagi perbezaan antara zaman yang jauh, umat yang berbeza. Boleh faham? Sebab itulah kitab-kitab dahulu kita wajib beriman sahaja, iaitu diturunkan oleh Allah, tapi tak wajib ikut. Kalau ikut syariat Nabi Musa kan, mengumpat je, bunuh diri. Agak-agak tinggal berapa orang ada? Kita nak bunuh orang mengumpat, kita pun mengumpat, kita pun dibunuh. Akhirnya tinggal siapa? Bijak tak Allah? Bijak.
Okey. Walau sya'a. Dan jikalau sya Allah, Allah kehendaki, la ja'alakum, pasti dia, pasti ataupun nescaya dia menjadikan kamu ummatan. Umat yang satu ni apa maksud? Apa maksud umat di sini? Tidak ada perbezaan syariat. Tak, umat di sini maksud agama. Kalau Allah nak, Allah boleh jadikan semua ikut agama yang satu. Tapi bijak tak Allah kalau jadikan semua agama satu, tak ada agama lain? Bijak ke tak? Tak bijak lah. Bila semua Islam, semua beriman, apa jadi? Semua malah je beribadat. Sebab apa? Tak ada persaingan. Tak ada hujan. Syaitan pun tak kacau. Oh, Allah bijak. Allah nak iman kita sentiasa meningkat supaya ada persaingan. Allah jadi ada yang beriman, ada yang kufur. Allah jadi orang kafirkan. Supaya apa? Orang Islam ada pahala berjihad, ada pahala mati syahid. Ummatan wahidah, agama yang satu. Walakin, ni hikmah dia. Akan tetapi, jadi Allah jadi berbagai agama, berbagai fahaman, berbagai perangai. Apa tujuan? Liyabluwakum. Untuk dia menguji kamu. Fima atakum. Terhadap apa yang dia berikan pada kamu. Kan? Jadi Allah bagi semua tu berbagai fahaman, berbagai nafsu kan. Supaya apa? Kamu ada ujian. Bila ada ujian, kita akan menjadi lebih baik tak? Ada benda kita mazhab ni. Mesti Allah tak dipersoal. Tak. Bila mati, tak ada soalan pasal mazhab apa. Jangan prepare jawapan tu. Tak ada soalan. Bila mati je, awak mazhab apa? Tak ada. Nanti kecewa. Yang ada, siapa Tuhan kamu? Kenal tak Muhammad? Kemudian, apa agama? Kamu, bukan mazhab. Dan kalau ada soalan pasal mazhab, orang yang pasti tak boleh jawab, sahabat-sahabat Nabi. Betul? Kita lagi tepat jawapan. Tapi yang paling lulus, sahabat Nabi. Sebab apa? Yang paling tepat jawapan yang ikut Nabi, bukan ikut mazhab. Sebab itulah empat imam mazhab, dia kata apa? Kalau jumpa hadis sahih, ikut hadis, bukan ikut mazhab. Jadi empat imam ni semua cerdik. Yang kurang cerdik, JKKKK ni. Okey. Tengok Allah jadikan macam-macam untuk menguji. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, dua malaikat, Harut dan Marut. Kan? Apa tugas dia? Dia mengajar apa? Ilmu saya ni halal ke haram? Bahkan bukan setakat haram, siapa belajar ataupun mengajar, kafir. Kafir kan? Tapi Allah suruh siapa yang mengajar ni? Malaikat. Kenapa pula? Allah kata haram, Allah bagi ilmu saya pada malaikat, suruh malaikat ajar pula benda yang Allah kata haram. Tujuannya apa? Nak menguji. Sebab itulah dia cakap, Harut dan Marut kata apa? Aku ni mengajar ni, aku sebenar fitnah, ujian. Maka jangan kafir. Jangan jadi kafir. Dia bagi warning apa dah? Apa maksud jangan jadi kafir? Jangan belajar saya. Sebab belajar saya jadi dia bagi amaran. Aku datang ni hanya untuk menguji. Dan Allah dah kata haram. Tapi kalau kamu nak belajar, aku ajar. Faham tak?
Sebab kalau Allah kata sihir haram, tapi tak ada siapa ajar dan tak boleh belajar pun, ada faedah tak hukum tu? Sia-sialah hukum tu. Allah kata babi haram, kita kata mana babi ya? Tak ada faedah hukum tu. Allah kata arak tu haram, arak tak ada pun kat dunia, tak ada faedah hukum tu. Betul? Jadi ada faedah tak arak? Ada faedah tak arak? Adalah, walaupun tak boleh minum. Faedahnya apa? Bila orang bagi arak, oh minta maaf, saya takut dapat pahala. Allah cipta babi, ada faedah? Apa dah? Beg tangan. Apa faedah babi? Allah nak uji iman kita. Kadang-kadang sebab sedap kau, orang kata sedap, kita pun pakai tak tanya, makan je. Tak. Sebab kita ada iman, kita tanya, sedap betul, tapi halal ke haram? Allah nak uji. Bila kita bertanya, itu tanda iman kita. Jadi dengan benda haram tu boleh memastikan kita benar-benar beriman ataupun munafik. Boleh? Kemudian lepas tu Allah kata apa? Fastabiqu, maka berlomba-lomba al khairat. Apa makna kebaikan? Kebaikan apa dia? Apa kebaikan ha? Apa makna amal soleh? Ha? Semua yang Allah redha, semua yang Allah suka adalah khairat. Macam mana kita nak tahu yang Allah redha, yang Allah suka? Ilmu. Sebab tu Allah turun ayat pertama, Iqra. Kena nak tahu yang Allah suka, sehingga kita nak berlomba, kena belajar. Jadi Allah nak bagi tahu, kebaikan kena berlomba. Tapi kalau rezeki, Allah kata apa? Berlomba ke berjalan? Ayat apa? Perasan tak bila baca Quran, bila Allah sebut rezeki, Allah tak kata berlombalah. Tak. Tapi bila sebut kebaikan, berlomba. Bila sebut keampunan, cepat-cepat. Bila sebut zikir, salat, segera. Tapi bila sebut rezeki, Allah kata berjalan. Cari. Dan mencari. Allah tak kata berlombalah cari rezeki. Tak. Allah kata famshu. Ni famshu. Sambung. Tak hafal. Dia hafal tapi biasa belajar dia memang tak boleh mula awal. Dia boleh sambung je. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi. Surah apa? Tak sedar juga, dah habis ayat pun tak sedar. Surah Al-Mulk. Allah kata apa? Famshu. Berjalan. Famshu berjalan. Yang fastabiqu, berlomba. Berjalanlah fi manakibaha, di seluruh pelosok bumi. Dan wakulu, makan. Jadi bila makan, Allah kata berjalan. Bila rezeki, bila kebaikan amal soleh, berlomba. Dalam surah Al-Jumu'ah, Allah kata iza nudiya lis-salah. Iza nudiya lis-salati yaumil jum'ati. Allah kata apa? Fas'au ila zikrillah. Cuba terjemah. Iza nudiya diseru. Nida. Diseru, dipanggil. Lis-salati yaumil jum'ah, pada hari Jumaat. Bila diazan dan dipanggil untuk solat jemaah, Allah kata fas'au. Tak, fas'au segera. Segera kepada apa? Zikrillah. Zikir Allah ni sebenarnya solat. Ini solat ni. Solat adalah zikir. Jadi Allah tak kata famshu, fas'au. Boleh faham? Jadi kalau amal solat, Allah kata apa? Berlomba. Kalau kepada zikir solat, bersegera. Kalau rezeki, ada maksud tu. Apa yang Allah nak beritahu?
Sebab setiap orang Allah dah catat rezeki. Kamu berlomba macam mana rezeki kamu Allah catat RM50, RM50 lah. Pergi awal RM50, balik lewat pun RM50. Tapi kalau Allah dah tetapkan rezeki kamu RM50, kamu pergi lewat pun 50, balik awal pun 50. Tapi Allah suruh berjalan tak? Allah suruh, kamu duduk kat rumah tak dapat lah. Nabi pun kata, jadi macam burung kan? Tawakal macam burung. Tapi Nabi kata tak, burung tu keluar. Keluar tu mencari rezeki. Burung tak pernah duduk di sarang dia je. Boleh? Jadi kenapa bila amal soleh kena segera? Rezeki tak perlu segera sebab Allah dah. Tapi kena berusaha. Manakala amal soleh kena berlomba, kena segera. Kenapa? Sebab ajal maut bila datang bila-bila tak? Bila maut dah datang, boleh tak lagi nak solat? Jadi kena segera, jangan buat lambat. Boleh faham? Tapi majoriti manusia bila cari rezeki, dia berlomba ke dia berjalan? Berlomba. Tapi bila ibadat, bila solat, dia bersegera berlomba ke slow and steady? Terbalik tak? Terbalik. Solat lambat je, kerja awal je. Kenduri awal je. Makanan baru nak idah, dia dah sampai. Tapi masjid orang dah rakaat keempat, baru dia baru sampai. Faham? Terbalik dah. Terbalik. Okey. Ilallahi, hanya kepada Allah marji'ukum. Kena terjemah hanya sebab ilallah di hadapan. Hanya kepada Allah marji'ukum, tempat kembali. Apa maksud dia? Kamu hebat macam mana, harta banyak mana pun, pangkat tinggi mana-mana, bila mati jumpa Tuhan juga. Jadi jangan sombonglah. Bila masuk solat jangan lewat. Tak lambat nak jumpa Tuhan kat dunia. Last sekali jumpa juga. Tak boleh lari. Jami'an, semua sekali. Ada tak yang terkecuali? Di akhirat dia seorang tak jumpa Allah. Fayunabbi'ukum, lepas jumpa Allah apa berlaku? Lalu dia ini yang menakutkan. Jumpa tu dah takut, lagi takut apa dia? Dia akan membongkarkan kepada kamu bima kuntum, apa yang kamu berselisih. Kamu padanya berselisih. Berselisih tentang apa ni? Iaitu ada yang ikut, ada tak ikut. Ada tahu buat, ada tahu tak buat. Jadi semua tu Allah akan bongkar satu persatu. Dan ayat lain Allah kata apa? Allah akan bongkar dengan apa yang kamu lakukan. Bukan yang kamu tahu. Kalau tahu tak buat, untung ke rugi? Rugi. Jadi sia-sia ilmu kita belajar banyak mana, lama mana, tapi tak amal. Semua tak akan dikira. Tapi beruntunglah orang belajar satu, amal satu. Belajar satu, amal satu. Okey? Tadi sudah makan, dah baca doa makan dah? Itu bukan doa makan. Doa sudah makan. Belum? Ya Allah, ruginya makan dapat, doa tak dapat. Baca doa. Alhamdulillah allazi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa sudah makan. Doa kepada orang yang bagi makan. Sepatutnya belum hafal, jangan makan. Tunggu hafal baru makan.
Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum. Tengok. Kita belajar tapi kita tak berlomba untuk kebaikan. Yang kita berlomba pada rezeki kan. Rezeki tak pernah miss. Tapi doa selalu miss. Jadi kita baca doa sekali seminggu ke? Hari Rabu je. Tu hikmah dimakan dulu. Fastabiqul khairat. Ingat ayat tu. Bila amal soleh walaupun nampak kecil tapi pahalanya besar. Doa sudah makan diampunkan segala dosa yang kecil yang lepas. Okey. Cukup bah? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.